Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pelajaran kita tentang al-fi'l. Al-fi'l dengan dhamir ataupun al-af'alu wad-dhamair. Al-af'alu, saya ulang balik, al-af'alu itu adalah perbuatan terdiri pada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ad-dhamair pula adalah domir ataupun kata ganti nama. Okey? Kata ganti nama. Jadi, yang lepas kita dah belajar, Ustazah dah terangkan tentang dhamir, ghaibah dan ghaib berserta dengan contoh fi'il madi, fi'il mudhari'. Okey, untuk fi'il amar, kita tak ada tau kat sini. Kita tak ada kat dhamir, ghaib, ghaibah. Sebab fi'il amar ni fi'il menyuruh. Bila menyuruh, orang tu mesti ada depan mata kita. Kalau kita suruh. Contoh, saya suruh awak mesti ada depan mata saya. Awak mesti kena dengan saya. Saya kata, pergi buat kerja sekolah. Kita tak boleh suruh orang yang tak ada. Ghaibah ni kan dia orangnya tak ada. Orang yang kita cakap pasal orang ni, kita cakap pasal orang ni, orang tu tak ada dengan kita. Jadi sebab tu dia tak ada fi'il amar. Okay, sebab tu dia tak ada fi'il amar. Fi'il amar ni, bila untuk orang yang ada dengan kita, iaitu mukhatibah dan mukhatib. Mukhatibah dan mukhatib. Okey? Jadi, Ustazah ulang sikit tentang pelajaran yang lepas, ghaib-ghaibah ni. Iaitu, contohnya bayangkan situasi saya dengan awak dan orang macam hari tu saya bagi contoh Ustazah Nafisah contoh dengan Ustazah Nafisah. Saya bercakap dengan awak tentang Ustazah Nafisah. Jadi saya ni adalah mutakallim. Saya orang yang bercakap. Awak orang yang bercakap dengan saya. Saya yang bercakap dengan awak. Awak adalah mukhatibah atau mukhatib. Okey? Ghaibah atau ghaib adalah Ustazah Nafisah. Kita bercakap pasal Ustazah Nafisah. Jadi Ustazah Nafisah tu tak ada. Jadi kita pakai panggilan dia. Kata ganti namanya dia. Takkanlah saya nak cakap pasal Ustazah Nafisah, saya gelar dia awak. Tak boleh Dia tak jadi ayat tu. Kalau awak lah. Awak tu mukhatibah. Saya mutakallim. Awak mukhatib. Saya orang yang bercakap. Awak orang yang bercakap dengan saya. Manakala Ustazah Nafisah adalah orang yang kita bercakap tentang dia. Dia tak ada dengan kita. Jadi dia adalah ghaibah. Bahasa dia senang. Dia sebenarnya maksud dia. Maksud ghaibah ni dia ataupun mereka. Jadi orang tu kalau kita cakap dia atau mereka, dia dengan mereka ni tak ada. Tak ada dengan kita. Contoh kita cakap pasal kita cakap pasal apa contoh? Okey, kita cakap pasal pelajar tahun 1. Kita panggil dia orang mereka. Mereka pelajar tahun 1. Mereka tak ada dengan kita. Kita cakap berdua, kita tak cakap dengan dia orang. Itu maksudnya ghaib-ghaibah. Ghaib-ghaibah ni orangnya tak ada dengan kita. Ataupun dalam bahasa Melayu, dia ada dua saja. Bahasa Melayu dia ataupun mereka. Dia untuk seorang, mereka untuk lebih daripada seorang. Okey? Kalau bahasa Melayu dia, panggilan namanya, kan bahasa Melayu pun ada panggilan nama, kata ganti nama macam saya, awak, mereka, dia. Itu pun panggilan, itu pun kata ganti nama juga. Tapi itu dalam bahasa Melayu, yang ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada 3. Kalau untuk yang ghaib-ghaibah, kalau bahasa Melayu dia dan mereka kan. Kalau bahasa Arab dia ada huwa untuk seorang, huma untuk dua orang, hum untuk ramai. Itu untuk lelaki. Kalau perempuan, hiya seorang, huma 2 orang, hunna untuk ramai perempuan. Kalau macam bahasa Melayu, tak ada beza lelaki perempuan. Semua sama. Kalau lelaki pun pakai dia, perempuan pun pakai dia. Lelaki ramai pun pakai mereka, perempuan ramai pun pakai mereka. Itu maksud dia Kalau bahasa Melayu macam tu, bahasa Arab yang macam ni. Jadi sebenarnya maksud dia je. Sama je maksudnya dia dalam bahasa Melayu ataupun mereka kalau ramai. Jadi yang lepas kita dah belajar, kalau
Kalau seorang lelaki, kita pakai fi'il madi macam mana? Huwa doroba, huwa yadribu. Doroba telah pukul. Benda ni dah berlaku. Dah lepas. Dah jadi. Yang ni sedang berlaku. Mudhari'. Mudhari' ni sedang berlaku. Jadi, Ustazah ada warna-warnakan huruf ni. Warna-warna huruf ni adalah tambahan huruf bagi fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Fi'il asalnya adalah doroba. Fi'il asalnya adalah doroba. Huwa doroba. Okey? Fi'il asal. Biasanya kebanyakan memang fi'il madi. Fi'il madi untuk huwa adalah asal perkataan tu. Okey? Perkataan asal yang tak ada tambahan huruf. Okey? Dalam bahasa Arab dia pun ada tambahan huruf. Kalau bahasa Melayu kita namakan dia imbuhan. Imbuhan awalan, imbuhan akhir, imbuhan apitan, imbuhan. Kata imbuhan. Contoh macam lari. Lari tu asal dia perkataan lari. Kalau berlari, ber tu adalah imbuhan. Okey? Imbuhan ber. Benda lain juga. Contoh, lukis. Lukis tu perkataan asal. Asal dia memang perkataannya lukis. Okey? Kalau melukis, me tu adalah perkataan imbuhan. Kata imbuhan, imbuhan awalan, melukis, mewarna, menaiki. Menaiki, asalnya perkataan naik. Asal perkataan dia, naik ataupun root word. Root word tu kata akar. Kata akar. Ini dalam bahasa Melayu. Kata akarnya naik. Tapi letak imbuhan menaiki. Dengan I kat belakang. Itu adalah imbuhan. Sama juga dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pun dia ada imbuhan. Dia ada imbuhan. Imbuhan dia mengikut keadaan. Kalau keadaan tu dah berlaku, imbuhan dia lain. Kalau keadaan tu belum berlaku, imbuhan dia lain. Bukan sahaja keadaan, tapi jumlah orang dan jantina juga mempengaruhi imbuhan tu. Okey, contoh. Huwa. Huwa untuk seorang lelaki. Seorang lelaki. Bukan perempuan tau, seorang lelaki. Jadi, fi'il madi dia tak ada apa-apa imbuhan. Dia asal perkataannya. Ataupun perkataan akar. Kata akar. Okey? Root word. Okey, ini doroba. Tak ada apa-apa imbuhan. Tak ada apa-apa tambahan. Tapi kalau dia sedang berlaku, keadaannya sedang berlaku untuk seorang lelaki, tambahlah imbuhan ya, huruf ya kat depan ni. Ini adalah imbuhan untuk fi'il mudhari' bagi seorang lelaki. Fi'il mudhari' bagi seorang lelaki. Fi'il madi untuk dua orang lelaki, dia ada imbuhan tambah alif. Ini adalah imbuhan. Okey? Jadi, untuk bahasa Melayu, beza dia, bahasa Melayu lagi senang. Sebab, kalau bahasa Melayu punya fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku untuk bahasa Melayu, dia sedang melukis, dia sedang mewarna, dia sedang membaca, dia sedang makan. Makan tak ada. Dia sedang melihat. Contoh, dia punya perbuatan semua sama. Melihat, menonton, membaca, semua perkataan dia sama walaupun benda tu dah lepas. Kalau benda tu dah lepas, dia melihat, dia membaca buku semalam. Semalam dia membaca buku. Semalam dia membaca buku. Dia punya perkataan tu, dia punya perbuatan tetap sama, membaca. Cuma yang bezanya ada, kalau bahasa Melayu dia pakai dia telah mandi, dia telah membaca, dia telah melukis, dia telah, perkataan telah. Itu pun kita jarang guna. Okey? Sedang je. Kalau sedang kita selalu guna. Dia sedang membaca, dia sedang melukis. Sedang tu kita selalu. Kalau sedang tu adalah fi'il mudhari'. Jadi yang mempengaruhi perkataan atau perbuatan dalam bahasa Melayu ni, sama je. Perbuatannya sama je. Perbuatannya sama je. Dia tak ada, kalau perempuan kena macam ni, tak ada. Imbuhan dia sama.
Itu lebih mudah. Tapi untuk bahasa Arab, setiap perbuatan dalam bahasa Arab, contoh makan ke, membaca ke, minum ke, setiap perkataan dalam bahasa Arab, setiap perbuatan, saya kata perbuatan. Bukan nama orang, bukan nama tempat, sekolah bukan perbuatan. Perbuatan ni maksudnya perlakuan kita lah. Membaca ke, melihat ke, semua tu perbuatan. Semua tu al-af'al. Jadi dalam bahasa Arab ni, setiap al-af'al, setiap al-af'al dalam bahasa Arab ni dipengaruhi oleh oleh tiga benda. Yang pertama, keadaan. Keadaannya. Fi'il apa? Fi'il madi ke fi'il mudhari'? Benda tu, keadaan tu dah berlaku. Perbuatan tu dah berlaku ke belum berlaku ke sedang berlaku. Macam tu. Yang kedua, mempengaruhi jantina. Kalau lelaki ke perempuan. Lelaki ke perempuan. Lelaki macam mana, perempuan macam mana. Lain. Yang ketiga, mempengaruhi jumlah orang yang buat perbuatan tu. Contoh tadi, doroba, memukul kan. Memukul, kita tengok. Benda tu dah lepas ke? Yang pertama tengok keadaan. Benda tu dah lepas ke belum? Atau sedang berlaku. Kalau dah lepas, dia adalah fi'il madi. Kalau dah lepas, dia adalah fi'il madi. Lepas tu kita tengok lelaki ke perempuan yang pukul tu. Kalau lelaki, sama je biasa. Tak ada apa-apa tambahan. Kalau perempuan, dia ada tambah imbuhan ta. Dia ada tambah ta. Kalau dalam bahasa Arab, kita panggilnya harful idhafah. Ataupun huruful idhafah. Huruf tambahan. Dalam bahasa Melayu, imbuhan. Imbuhan, Ataupun harfuz zaidah. Harfuz zaidah. Sama je, zaidah, idhafah sama. Okey, kalau dia perempuan, dia tambah huruf ta. Okey, kita dah tahu fi'il madi. Lepas tu kita tengok jumlah dia berapa. Tak semestinya huruf ta lagi. Kalau dia ramai, tambah nun. Kalau lelaki, kalau dia ramai yang pukul, tambah waw ya, waw alif. Itu tiga yang mempengaruhi setiap perbuatan dalam bahasa Arab ni. Macam mana kita nak sebut, macam mana kita nak tulis, macam mana kita nak nak bina perkataan perbuatan ni dalam bahasa Arab. Tiga benda yang mempengaruhi. Yang pertama, keadaan, sama ada dah lepas ataupun sedang berlaku. Lepas tu jantina, lelaki ke perempuan. Lepas tu bilangan, berapa orang. Kalau seorang macam ni, ini dia punya format. Kalau dua orang macam ni, kena ada tambah huruf zaidah, ada tambahan huruf, iaitu huruf alif, atau dalam sebenarnya imbuhan. Imbuhan. Kalau ramai, ni tambah lagi huruf ni. Kalau ramai, Allah Akbar. Sekejap Ni apa ni? Kalau ramai lelaki, tapi bendanya dah berlaku. Sedang berlaku. Kalau sedang berlaku, lain pula dia punya imbuhan. Okey? Nanti Ustazah letak note sini. Okey, kita pergi seterusnya, iaitu mukhatibah dan al-mukhatib. Anta tu awak, antuma tu awak berdua. Dua orang, Antum, kamu semua. Awak semua. Anti, awak untuk lelaki, untuk perempuan. Antuma, awak berdua untuk perempuan. Antunna, awak semua untuk perempuan. Tengok. Ini pun sama. Bilangan dia dan jantina dia berbeza-beza. Ikut jantina. Kalau seorang lelaki, anta, awak. Pakai anta. Tak pakai antum, tak pakai antuma. Untuk dua orang dia sama. Antuma, antuma. Jadi, untuk mukhatibah, al-mukhatib ni, tadi kita dah bincang tentang domir ataupun kata ganti nama bagi yang orang yang tak ada dengan kita, iaitu domir ghaib, ghaibah. Jadi ini hari ni mukhatibah, al-mukhatib. Jadi al-mukhatibah, al-mukhatib, kalau ikut situasi yang Ustazah suruh bayangkan tu, al-mukhatibah, al-mukhatib adalah awak, ataupun kalau awak yang bercakap, al-mukhatibah adalah saya. Tapi sekarang saya yang bercakap. Jadi saya al-mutakallim. Awak adalah al-mukhatibah. Al-mukhatib. Saya boleh jadi al-mukhatib, al-mukhatibah. Saya boleh jadi mutakallim. Awak pun boleh jadi al-mukhatib, al-mukhatibah. Awak pun boleh jadi mutakallim. Bila awak bercakap, awaklah mutakallim. Bila awak yang bercakap, awaklah mutakallim. Jadi awak adalah ana. Awak guna apa?
awak gelar diri awak saya lah. Kalau awak nak cakap dengan saya, contoh, Ustazah izinkan saya pergi tandas. Ustazah izinkan saya pergi tandas. Saya, awak guna saya. Awak lah mutakallim. Okey? Lepas tu, Ustazah izinkan saya pergi tandas. Ustazah adalah mukhatib. Macam tu. Okey? Kalau Ustazah bercakap dengan awak, pelajar tahun 4, awak semua buat muka surat 23. Ustazah lah yang mutakallim. Awak mukhatib. Okey? Sebab tu Ustazah guna awak. Pelajar tahun 4, awak semua buat. Awak semua. Ustazah guna awak. Itu adalah mukhatibah. Awak mukhatibah atau mukhatib. Saya mutakallim. Okey, boleh berubah-ubah benda tu. Yang samanya, orang yang tak ada. Yang paling senang orang yang tak ada adalah ghaib ghaibah. Kita bercakap pasal orang yang tak ada dengan kita. Jadi, anta untuk seorang lelaki. Anta darabta. Anta darabta. Awak telah memukul. Awak telah memukul. Jadi, kalau Ustazah nak cakap dengan, contoh dalam kelas, Ustazah nak cakap dengan Qaf. Qaf, anta darabta Amsyar. Awak telah memukul Amsyar. Anta darabta Amsyar. Okey? Kalau anta tadribu, Qaf, anta tadribu Amsyar. Awak sedang memukul Amsyar. Anta tadribu Amsyar. Ataupun Ustaz tanya, limaza anta tadribu Amsyar? Kenapa awak memukul Amsyar? Okey? Ini sedang berlaku. Ini sedang berlaku. Yang ni belum berlaku. Dah berlaku. Untuk antuma, darabtuma, kalau fi'il mudhari' sedang berlaku tadribani. Tadribani. Ini harfu idhafah atau harfu ziyadah dia. Harfu zaidah atau ziyadah. Ta dengan alif nun. Okey, antuma kalau 2 orang Ustazah buat contoh. Ini untuk lelaki. Perempuan pun sama juga. Sama je perempuan Dia punya format sama. Huruf ziyadah dia sama. Okey, untuk antuma. Contoh. 2 orang Qaf wa wafi. Qaf wa wafi. Darabtuma al-kittu. Qaf dan wafi telah memukul kucing. Telah memukul kucing. Antuma darabtuma al-kittu. Okey? Contoh antuma ini telah memukul Antuma Qaf dan wafi, kamu berdua telah memukul kucing. Ni Ustazah kata kat awak. Ustazah bercakap dengan Qaf dan wafi. Qaf wa wafi, antuma darabtuma al-kittu. Awak berdua telah memukul kucing. Macam tu Ustazah contoh. Ustazah cakap dengan awak tau. Bukan Ustazah cakap dengan orang lain. Ustazah cakap dengan Qaf dan wafi. Sebab Qaf dan wafi adalah mukhatibah dan al-mukhatib. Qaf dan wafi adalah mukhatib. Okey? Kalau benda tu sedang berlaku, Ustazah cakap, Qaf, wafi, antuma tadribani al-kittu. Awak berdua sedang memukul kucing. Ataupun Ustazah tanya, limadha tadribani al-kittu? Kenapa awak berdua? Limadha antuma tadribani al-kittu? Kenapa awak berdua? Antuma tadribani sedang memukul al-kittu, kucing. Contoh macam tu Kalau ramai, antum. Contoh 3 orang Qaf, wafi, amsyar. Contoh. Qaf, wafi, amsyar. Ustazah nampak dia orang tengah pukul Rizki. Ustazah nampak dia orang tengah pukul Rizki. Ustazah cakap gini. Antum, limadha tadribun Rizki. Contoh Ustazah confuse pula Ustazah lupa Ustazah ajar darjah 5, darjah 6. Ustazah ingat darjah 4. Jadi Ustazah terpetik nama budak darjah 4. Tak apalah halal je lah Okey? Okey, itu contoh. Antum tadribun. Ni salah bukan waw. Bukan domah. Dia patutnya baris bawah kasrah. Tadribun rizki. Limadha antum tadribuna rizki? Kenapa awak semua pukul rizki? Itu maksud saya bercakap dengan dia orang. Saya bercakap dengan awak. Saya bercakap dengan dia orang tu saya bercakap dengan Rizki. Saya bercakap dengan Qaf, Amsyar dan Wafi lah masa tu Itu maksud saya.
Sama juga dengan yang perempuan. Anti, antuma, antuna. Contoh Ustaz cakap dengan Dania. Anti. Dania, Dania siapkan, itu dah fi'il amar. Dania, kenapa awak datang lambat? Contoh Anti. Dania, anti. Limadha Limadha kenapa awak datang lambat? Alah, susah lah pula. Inilah kenapa awak kalau dalam bahasa Arab ni limadha mutaakhirin je. Dia tak ada, kalau kita nak kata kenapa dia lambat, kenapa datang lambat, kita tak guna, tak ada fi'il kat situ Biasanya guna limadha mutaakhirin. Gitu. Limadha anti mutaakhirin. Kenapa awak datang lambat gitu. Jadi kita guna contoh sama darabti jugalah. Kalau nampak, contoh Zara nampak Dania tengah pukul anjing ke kan. Limadha anti darabti al-kalb. Okay. Limadha anti darabti al-kalb. Al-kalbun. Kalau Zara, okay, darabti ni, darabti ni untuk yang dah lepas berlaku. Contoh Zara nampak Dania pukul anjing petang semalam. Esoknya saya datang kat Dania. Dania, anti, limadha darabti al-kalbun. Itu macam tu. Kenapa awak pukul anjing? Benda tu dah berlaku, darabti. Yang ni tadribin. Kalau sedang berlaku, macam tadi Ustazah jalan-jalan tengok Dania tengah pukul anjing. Ustazah tanya, anti limadha tadribin al-kalb. Macam tu. Contoh. Okay. Kalau perasan, untuk yang mukhatibah ni lagi senang Anta, ta ni adalah dia punya fi'il madi punya harfu ziyadah. Fi'il madi punya imbuhan ta. Anta darabta, antuma darabtuma, antum darabtum. Sama ni. Okey, cuma fi'il mudhari' dia lain sikit. Ta alif nun, ta waw nun. Anti pun sama, dia punya fi'il madi senang. Darabti, anti darabti, antuma darabtuma, antunna darabtunna. Untuk fi'il mudhari' dia tayanun, tadribina, tadribani, tadribna. Okey? Okey, untuk fi'il mukhatibah ni ada fi'il amar. Okey, ni fi'il amarnya. Okey, fi'il amarnya adrib, adriba, adribu, adribi, adriba, adribna. Fi'il amar ni sebenarnya dia ambil daripada fi'il mudhari' juga, cuma dia tak ada nun lah. Ni dia punya ni dia ganti alif. Untuk fi'il amar, depan dia confirm ada alif. Sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Itu bergantung dengan fi'il, bergantung apa perkataan apa kita guna masa tu. Okey, untuk anta adrib. Contoh takkan saya suruh pukul pula kan. Contoh saya suruh tulis. Anta uktub. Ataupun satu suruh uktub lah, iqra'. Ustaz suruh baca. Iqra' ya alif. Iqra' ya alif, baca. Alif baca. Ustaz suruh baca. Itu contoh iqra'. Huruf alif di depan juga. Untuk seorang lelaki, untuk dua orang, adriba ataupun iqra'a, iqra'u. Iqra'u. Jadi ini untuk lelaki. Untuk perempuan sama juga, depan dia confirm alif, belakang dia je lain. Untuk seorang perempuan ya, untuk dua orang perempuan alif sama dengan muzakkar tadi, sama dengan lelaki. Untuk ramai nun. Okey? Kalau awak perasan, untuk mukhatibah, dia punya hurufnya lagi senang. Sebab
semua semua fi'il untuk mukhatib mukhatibah, fi'il mudhari', depan dia semua ta. Semua. Lelaki perempuan depan dia semua ta. Okey? Dan untuk fi'il madhi, belakang dia semua ikut ni ha. Ikut belakang domair ni. Belakang domair ni. Contoh, domair anta, darabta, fi'il madhi. Domair antuma, darabtuma. Tuma belakang dia. Tambahan dia sama dengan domairnya. Ikut je. Ini untuk mukhatib mukhatibah. Okey? Untuk fi'il amar pun senang. Semua tambah alif je depan dia. Semua confirm tambah alif depan dia, belakang saja yang berbeza. Okey? Jadi saya rasa mukhatib mukhatibah lagi senang berbanding ghaib ghaibah. Okey, ghaib ghaibah. Sebab ghaib ghaibah ni dia ada banyak huruf sikit. Kalau untuk mukhatib mukhatibah, kita kalau awak nampak darabta ni untuk anta. Darabta untuk anta. Darabtuma untuk antuma. Kalau antum, darabtum. Belakang dia semua sama. Kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', depan dia semua ta. Untuk mukhatib mukhatibah. Belakang dia je yang bezakan. Okey? Jadi yang last sekali al-mutakallim. Al-mutakallim ni tak ada beza jantina. Tak ada muzakkar, tak ada muannas. Lelaki perempuan sama. Muannas, muzakkar sama. Al-mutakallim ana, nahnu. Ana ni saya, nahnu ni kami. Kalau ramai Kalau dua orang pun tak ada. Dia ada mufrad dengan jamak. Ada seorang dengan ramai. Ana darabtu, nahnu darabna. Ana adribu, nahnu nadribu. Dia tak ada fi'il amar. Sebab apa dia tak ada fi'il amar? Sebab awak tak boleh suruh diri awak sendiri. Contoh, Ustazah Mariam kan? Nama Ustazah Mariam. Ustazah boleh ke suruh diri Ustazah macam... Ustazah boleh ke bercakap dengan diri Ustazah? Ustazah boleh bercakap dengan... Kalau Ustazah bercakap dengan diri Ustazah, monolog pun, Ustazah guna engkau kena kuat Mariam. Macam tu kau. Guna kau ataupun awak. Itu pun tak boleh nak bercakap. Takkanlah saya kena cakap saya kena kuat Mariam. Itu tak boleh Jadi sebab tu dia tak ada fi'il amar. Sebab kita tak boleh nak suruh diri kita sendiri. Tak ada macam mana Kalau bahasa Melayu pun tak boleh kita nak suruh diri sendiri Kita tak ada nak suruh diri sendiri. Okey? Sebab kita yang bercakap. Orang suruh kita boleh. Okey? Jadi bila kita yang bercakap, panggilan kata ganti namanya adalah ana, saya dan nahnu. Ana kalau fi'il madhi, ana darabtu. Saya telah memukul. Ana darabtu. Nahnu darabna. Kami telah memukul. Ini untuk fi'il madhi. Fi'il madhi tambahannya tu dan na untuk nahnu. Kalau fi'il mudhari' tambah alif dan nun ni pun sama. Alif ni ikut alif ana ni. Ana adribu. Kalau nun ni nahnu nadribu. Ikut na juga depan ni. Dia ambil na yang depan ni. Huruf pertama ni. Sama dengan a. Ni senang jugalah untuk mudhari'. Okey, cuma yang ni kena hafal lah. Tu dengan nun alif ni. Okey, dia tak ada fi'il amar. Ghaibah tak ada fi'il amar. Mutakallim pun tak ada fi'il amar. Bila kita menyuruh, fi'il amar ni kan kita menyuruh. Bila kita menyuruh ni, kita suruh, mesti ada seseorang atau benda yang kita suruh. Okey, jadi memang kita tak boleh suruh diri kita sendiri. Dia tak jadi. Macam mana tu? Cuba bagi tahu macam mana kita suruh diri kita. Kalau kita cakap dengan diri sendiri pun, kita bercakap dengan diri kita. Yang mukhatibah tu adalah diri kita. Contoh dalam bahasa Melayu saya nak cakap dengan diri saya. Yam, kau pergi buat sekarang. Yam, kau. Kita guna kau. Saya tak kata yam, saya pergi buat sekarang. Tak ada macam tu. Kalau menyuruh ni. Kalau saya suruh diri saya bercakap dengan diri saya pun, saya guna domir awak. Awak atau kau. Kau tu awak samalah. Sebab tu dia tak ada fi'il amar. Fi'il amar cuma ada pada mukhatib mukhatibah. Kalau saya cakap yam, Mariam, kau kena buat macam ni. Saya cakap dengan diri saya contoh. Jadi mukhatib kat situ ada, iaitu diri saya. Saya bercakap dengan diri saya. Saya mutakallim, diri saya adalah mukhatib. Tak boleh
Tak ada Tak ada nak suruh diri sendiri. Kalau awak cuba bayangkan, saya pun pening. Tak boleh, tak ada. Okay? Macam saya bagi contoh tadi. Suruh diri sendiri macam mana? Takkan nak guna ana. Contoh, Mariam, saya kena buat ni. Mariam, pergi sana Mariam, saya tak boleh tak boleh. Dia kena guna awak ataupun kau. Itu boleh kalau nak cakap dengan diri sendiri, okey? Okey, apa yang penting, Ustazah tahu memang serabut sikit benda ni. Banyak benda. Macam Ustazah kata tadi, domir ataupun bukan al-af'al, perbuatan-perbuatan dalam bahasa Arab ni dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama, keadaan, sama ada dia fi'il madi atau fi'il mudhari' atau fi'il amar. Yang kedua, dia lelaki ke perempuan, muzakkar atau muannas. Yang ketiga, berapa bilangan. 3 aspek ni mempengaruhi kejadian perbuatan dalam bahasa Arab ni. Macam mana kita nak tulis, nak tambah huruf apa semua tu bergantung dengan 3 benda ni. Kalau dia fi'il madi untuk perempuan 2 orang, jadi automatik kita ambil yang ni, tambah taf alif. Kalau dia fi'il mudhari', yang pertama keadaannya adalah fi'il mudhari' untuk 2 orang lelaki. Untuk 2 orang lelaki, ambil terus yang ni. Ni dia punya format. Ya dengan alif nun, itu imbuhan dia, okey? Itu secara keseluruhannya lah. Kesimpulannya. Kalau yang keadaan dia, kalau dia fi'il mudhari', dia kecuali untuk mutakallim. Mutakallim tak ada lelaki perempuan. Okey? Yang ini kena hafal lah, ana nahnu ni. Kalau macam yang atas ni, mukhatibah dengan ghaibah ni, boleh boleh ikut tadi lah, 3 aspek tadi. Satu lagi tengok dia ghaibah ataupun mukhatibah. Kalau dia 2 orang lelaki, dia fi'il madi, dia ghaibah. Kalau ghaibah, huma. Kalau mukhatibah, antuma. Okey? Okey, Ustazah akan bagi benda ni kat awak. Jadi tolong fahamkan Okey, untuk hari ni itu saja. Next week baru Ustazah bagi tugasan. Ataupun kelahafazan nanti Ustazah bagi tugasan, okey? Untuk hari ni dengar je dulu. Ini part 2 Part 1 Ustazah dah bagi minggu lepas. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh PM Ustazah.